Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A166 Nas95 Fatih Farhanda binti Baru Hisab. Okey, hari ini saya akan membentangkan ulasan saya dari kitab Al-Mustafa As-Sibai, bermula dari buku surat 261 hingga 265. Okey, berdasarkan ulasan yang telah saya lakukan, saya akan membentangkan apa yang saya sudah lakukan. Okey, berdasarkan ulasan mengatakan bahawa Ibnu Umar dia tidak menerima hadis dari Abu Hurairah, dan apabila meneliti tuntutan secara terperinci dalam perbincangan tentang Ahmad Amin. Okay, di sini ditegaskan selain dari riwayat-riwayat yang berkaitan secara lisan, terdapat juga penulisan bertulis ataupun yang dikatakan sebagai scroll, penulisan bertulis lah, yang menunjukkan keinginan atau perintah Rasulullah. Ia cukup mengganggu kerana scroll-scroll tersebut tidak digunakan untuk memastikan keasliannya. Ia juga tiada kaitan secara sah ataupun secara lisan mengenai jumlah zakat yang perlu dibayar kepada pemilik lembu baru, atau dalam ini berkenaan dengan hukum lah. Maksudnya dia kan ada penulisan bertulis, so dalam hal ni dia macam dia tak macam contoh kat sini, contoh dia sebagai zakat lah, zakat yang perlu dibayar kepada pemilik lembu tu. Maksudnya dia tidak menggunakan penulisan-penulisan daripada Rasulullah tu untuk memastikan yang hukum sini betul atau tidak apa semua kan. Okay, dan mereka menggunakan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasulullah. Okay. Seterusnya ulama sunnah juga dia membaiki penulisan bertulisan dengan cara yang sama, bahawa mereka ni membaiki naratif lisan dengan meneliti dan membezakan antara sahih ataupun yang tidak sahih ataupun yang direka lah. Lepas tu mereka ni menolak sejumlah penulisan bertulis yang digariskan kepada Nabi atas dasar itu. Kat sini dia banyak mengungkitkan pasal contoh zakat lah. Maksudnya tentang riwayat tentang zakat. Okay, para ulama juga dia mengamalkan prinsip hadis. Maksudnya dia menggunakan hadis yang mendapat kritikan. Akhirnya untuk menjadikan ia sahih, ada yang menerima hadis, ada yang juga lemah. Okay, dari perbincangan terdahulu terdapat juga bahawa dia tidak mematuhi prinsip-prinsip ilmiah. Dia menyimpang dari kebenaran. Setiap kali dia perlu, dia membelit fakta ataupun dia mereka-reka apabila dia merasakan keperluan untuk berbuat demikian, dan berbohong untuk menguatkannya lagi. Dan beliau sedih juga melihat beberapa orang Islam seperti Ahmad Amin mengambil dia sebagai syekh. Okey, dalam surah Al-An'am ayat 125, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu liislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maksudnya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya ia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Okey, seterusnya mengenai penulis kontemporari yang menolak. Okey, kat sini dia ada membincangkan tentang pandangan orientalis serta sunnah. Cara mereka ni dia tidak jelas dan pastinya tidak secara langsung. Sebaliknya, orang-orang Islam yang tidak mengambil pengetahuan ni dengan usaha atau berbaik, mereka tidak akan berjalan di atas kawasan terbuka dan tidak jelaslah mengutarakan pandangan yang tidak jelas. Maksudnya
mereka takkan, bila mereka tidak berusaha untuk mengambil pengetahuan tu, mereka takkan dapat pandangan yang jelas. Dan orang-orang Islam yang disebut ni, dia lebih jahat, dia tidak dapat dilupakan oleh orientalis. Okey, penulis kontemporari yang telah mengambil jalan sedemikian ialah Ahmad Amin. Seorang lulusan undang-undang Islam. Beliau telah menulis Al-Fajr Al-Islam. Di dalam ni Al-Fajr Al-Islam, dia mengatakan tentang kesusastraan hadis, sebuah buku yang mengelirukan kebenaran dengan kepalsuan, berbohong, menyimpang dari bimbingan dan memprovok sahabat dan tabi'in. Okey, seterusnya Ahmad Amin dia mendedikasikan kira-kira 20 halaman karyanya untuk membincangkan sunnah Nabi. Dia cuba memberikan rekod sejarah tentang sunnah dan yang lain. Dia mentakrifkan sunnah dan menyebutkannya dalam syariah. Dia kemudian menyatakan bahawa riwayat hadis lebih direkodkan semasa zaman Rasulullah. Walaupun dia mengatakan bahawa sesetengah sahabat menulis untuk diri mereka sendiri. Beliau menulis bahawa para sahabat mempunyai dua kumpulan selepas kematian Rasul, iaitu kumpulan yang pertama tidak suka mengaitkan banyak hadis dan mereka akan menuntut bukti untuk menunjukkan bahawa apa yang berkaitan adalah sahih. Dan kumpulan yang kedua pula berkaitan dengan Nabi. Beliau ni dia mendakwa bahawa kerana sunnah tidak direkodkan dalam mana-mana buku tertentu, generasi awal umat Islam bergantung kepada ingatan mereka dan mengakibatkan ada kesalahan besar dan dusta terhadap Rasulullah lah. Lepas tu dia ni juga mempertahankan bahawa kebohongan itu mula muncul ketika zaman Nabi. Beliau menegaskan bahawa penerimaan Islam oleh pelbagai kaum menyebabkan banyaknya penyebaran cerita yang direka, sehingga Imam Bukhari terpaksa memilih buku-buku sahihnya dari kira-kira 600,000 hadis yang meluas semasa zaman dia. Penulis Al-Fajr Al-Islam ni, iaitu Ahmad Amin ni, kemudian dia menyebutkan punca utama yang membawa kepada fabrikasi. Maksud fabrikasi ni membawa kepada benda yang tidak benar lah. Dan kami telah membincangkan dalam bab sebelumnya. Maksudnya dia banyak membincangkan dalam dia telah dibincangkan dalam bab sebelum ni lah. Okey. Seterusnya Ahmad Amin ni juga kemudian dia meneruskan usaha-usaha para ulama dalam menyebarkan penyebaran yang tidak benar. Tetapi berbeza dengan ulama-ulama Islam. Ada menegaskan bahawa ulama hadis ni dia telah membebaskan diri dalam mempertahankan sunnah kerana mereka mengarahkan sebahagian besar pengkritik. Dia menulis bahawa mereka mengarahkan 1/10 perhatian mereka kepada teks dan selebihnya kepada rantai hadis. Maksudnya di sini dia menulis bahawa mereka mengarahkan 1/10 perhatian mereka. Maksudnya mereka ni lebih tumpu kepada teks berbanding dengan hadis. Sedangkan hadis tu adalah rujukan yang kedua selepas Al-Quran. Dan beliau juga banyak menyebut sahabat-sahabat yang berkaitan dengan hadis. Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya dia tidak akan menulis melainkan ia berkait dengan ingatannya dan akan menceritakan riwayatnya bahawa dia tidak mendengar secara langsung dari Rasulullah SAW. Setengah sahabat dia mengadu tentang riwayat hadisnya, mengkritik dia dengan penuh keraguan. Maksudnya dia
tidak yakinlah dengan Abu Hurairah ni ataupun dengan riwayat hadis yang telah disampaikan, sebab dalam hadis semua dia ada mengatakan dia berkait dengan ingatan dia saja. Dia akan ingat, maksudnya dia akan ingat, dan benda yang dia dapat tu secara langsung daripada Rasulullah. Okey, ini menyebabkan Amin ni berasa ragu-ragu dengan para ahli hadis. Okey, Amin ni mengakhiri bab hadis dengan melalui peringkat sejarah yang membawa kepada penyalinan sunnah dan menamatkan analisisnya pada zaman Bukhari, Muslim dan penyusul lain dari kubu as-sittah. Okey, seterusnya mengenai seorang Muslim di Mesir, iaitu nama dia beri Ismail Adham. Dia mengedarkan sebuah risalah pada tahun 1353 Hijrah mengenai sejarah sunnah. Di dalamnya beliau menulis bahawa majoriti hadis yang dipercayai oleh umat Islam adalah tidak sahih dan meragukan, dan antaranya tidak benar. Risalah ini menimbulkan kemarahan ramai umat Islam, dan kerajaan Mesir dipaksa untuk mengharamkan penerbitan atas dasar permintaan dari para ahli sarjana dari Universiti Al-Azhar. Adham ni juga mempertahankan pandangannya dengan mendakwa bahawa beliau ni mempunyai keraguan tentang bangkitnya tentang sunnah, tetapi sebilangan besar ulama bersetuju dengannya. Antara ulama ni ialah Ahmad Amin lah. Beliau ni menulis artikel dengan menyatakan kesedihannya terhadap apa yang berlaku kepada sahabatnya Adham, mengatakan bahawa kebebasan bersuara telah dihancurkan. Ini Ahmad Amin yang telah menulis artikel lah tentang Muhammad Adham ni, yang mengatakan bahawa beliau ni tidak mendapat kebebasan bersuara tu telah dihancurkan. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.